Ramadan yang lalu telah meninggalkan kita berada dalam Ramadan yang ini, dan kita akan insya Allah bertemu dalam Ramadan yang akan datang. Bermakna umur kita semakin dicantas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita seronok untuk menyambut hari raya, tapi kita lupa bahawa usia kita semakin pendek sebenarnya. Sebab hari ini insya Allah kita cerita sedikit macam mana Ramadan ini, apa yang perlu kita buat walaupun kita telah berada pada belas hari Ramadan hari ini. Jadi tak apa 14 atau 15 hari ini tak ada masalah. Jadi biasanya ustaz-ustaz siapa-siapa pun dia akan bawa ayat yang sama, cuma huraian yang mungkin berbeza. Jadi hari ini hari yang pertama saya rasa tazkirah Ramadan berdiri. Jadi macam tu Arab. Jadi tak apalah, sebab tu imam pun macam Arab dan tadi imam. Sebab dia punya, tapi imam dia baca 3 kali berhenti. Kalau Arab dia sekali je berhenti. Dia terus straight je. Dan imam pun tadi saya nak tunggu pokok ala Arab sebab saya nak tunggu, takut dia baca satu ayat rukuk, satu ayat rukuk. Tapi maknanya dia baca satu surah juga jadi kalau satu ayat rukuk itu memang confirm Arab ni. Sebab dia cuma baca ringkas saja. Sebab tarawih itu maknanya pun rehat-rehat. Jadi dia baca cuma Yasin, Allahu Akbar, kemudian bangkit rakaat yang kedua baca Fatihah lagi, kemudian sambung wal Qur'anil Hakim, Allahu Akbar. Sebab itu kita boleh sembahyang 20 rakaat dalam masa tak sampai setengah jam. Sebab dia wirid-wirid macam tuan bila sebut tadi memang tak adalah. Jadi hari ini kita tengok satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Biasa kita dengar ayat ini, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Makna dia semua orang dah sedia maklum. Ayat ini setiap kali Ramadan kita akan jumpa. Wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan umat yang sebelum daripada kamu. Moga-moga kamu beroleh takwa. Jadi poin saya sikit saja dalam masa 15-20 minit saja. Kita nak cerita kenapa kita telah melepasi Ramadan berpuluh tahun. Berpuluh kali kita telah berada dalam Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi kenapa kita gagal membina takwa? Sebab Ramadan punya benchmark ataupun tanda berjaya atau tidak kita dalam Ramadan bukan selama Ramadan ni 30 hari aku telah berjaya datang solat tarawih. Tetapi penanda aras berjaya ataupun tidak Ramadan kita ialah selepas Ramadan besok. Adakah kita masih terus istiqamah datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini? 30 hari Ramadan memang kita complete set datang. Tapi lepas Ramadan besok, nampak? Lepas Ramadan besok, bukan sini agaknya tempat lain. Kalau sini tak banyak tiang lah sikit. Tapi kalau Ramadan memang tak payah kira tiang. Sebab memang ramai orang daripada tiang. Tapi bila lepas Ramadan, tiang lebih banyak daripada orang. Nampak? Yang itu penanda aras bahawa kita berjaya ataupun tidak dalam Ramadan, bertakwa ataupun tidak. Sebab itu saya doa tadi, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-Mu ya Allah, bukan hamba kepada Ramadan. Sebab ramai orang kita hanya jadi hamba kepada bulan Ramadan saja. Sebab bulan Ramadan lah dia akan ikut segala-gala perintah Tuhan, perintah Allah Ta'ala. Persoalan sekarang yang kita nak bawa ialah Allah Ta'ala sebut bila mana datang bulan Ramadan diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Apa ayat akhir sekali? La'allakum tattaqun. La'allakum tu Allah hubung, Allah letak, bukan sia-sia. Ayat la'allakum, moga-moga kamu bertakwa. Kalau kita faham betul-betul, bila Allah sebut moga-moga kamu bertakwa, mungkin ada orang yang berada dalam Ramadan dia tak dapat bina takwa. Mungkin dia berada dalam Ramadan 30 hari hanya dia menahan lapar dan dahaga saja. Sebab tu Allah Ta'ala kata la'allakum, moga-moga. Mungkin ada orang berjaya, mungkin ada orang gagal. Mungkin ada orang dapat takwa, mungkin ada orang dapat lapar dan dahaga saja. Berbeza dengan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran surah yang lain, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, nescaya aku akan kabulkan doa kamu. Itu jaminan Allah. Tapi dalam puasa Allah tak jamin. Allah hanya bagi kepada kita satu dorongan saja. Mungkin kamu berjaya, mungkin kamu gagal. Kenapa kita gagal membina takwa dalam bulan Ramadan dan selepas Ramadan kita masih gagal? Persoalan pertama yang kita kena tengok, Allah Ta'ala sebut tadi la'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa. Sebab apa? Sebab kebanyakan daripada kita hanya berpuasa ikut-ikutan, bukan ikut cara Nabi SAW. Sebab salah satu syarat amal diterima ikut cara Nabi. Kalau kita nak takarrub, nak hampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dekat rumah kita ada Cadbury, sebab tak boleh makan Cadbury yang itu kejap, beli Cadbury banyak, tak sanggup nak makan sebab kata ada babi. Lepas tu simpan dekat rumah, bila sampai time nak bayar zakat fitrah, tengok-tengok Cadbury banyak.
Saya malah nak bayar beli, saya bayar dengan Cadbury je lah. Boleh tak bayar Cadbury sebagai zakat fitrah, ganti belas? Tak boleh. Sebab dalam Islam hanya beras, makanan asasi, ataupun kalau kita di Malaysia beras lah, ataupun ganti duit, itu saja. Kalau Cadbury tak boleh sebab dia bukan makanan asasi. Yang itu kita tengok. Macam kita sembahyang tarawih tak ada masalah. Atau ulama-ulama dulu pun pernah buat sampai 38 rakaat. Okey, kita 8 ada, 20 ada. Itu pun bertekak 8 dengan 20. Yang ni tak nak, kenapa tak datang dekat surau sini? Kenapa sikit orang saja? Sini pemalas 8. Nampak? Kenapa dia pula tak pergi yang surau 20? 20 tak ikut sunnah Nabi. Nabi dia buat dekat mana sembahyang tarawih dia? Dia buat dekat rumah. Orang pun kata dia, engkau lagi pemalas. Sebab tarawih pun tak pergi. Dia boleh jawab lagi, tarawih kan sunnah. Nak buat atau nak buat pun tak apa. Dia banyak alasan dia boleh jawab. Tapi kita nak sebut tadi, kenapa kita gagal bina takwa? Sebab kita puasa tak ikut cara Nabi SAW. Sebab bila kita puasa, kita kena tengok dua perkara. Satu ada puasa zahir, satu ada puasa batin. Okey, faham maksud saya dengan mudah saja saya nak sebut. Puasa ni ada dua. Satu, kita hanya puasa zahir saja tuan-tuan dan puan. Kebanyakan daripada kita. Sebab itu puasa kita gagal membentuk takwa. Kita puasa memang tak makan dan tak minum, tapi kita masih lagi melakukan dosa-dosa yang membatalkan pahala puasa. Dia tak batal puasa sebab kita tak makan dan tak minum, tapi batal pahala puasa kita. Contoh, kita tengok orang korek hidung. Apa terus terlintas kepala otak kita? Kita akan terus mengatakan, tengok jahil punya orang, bodoh, puasa korek hidung, sia-sia je pahala puasa. Itulah orang ajak pergi surau tak nak pergi. Artinya bodoh macam tu, pahala puasa pun tak ada. Tuan-tuan faham tak? Pahala puasa siapa yang hilang sekarang? Orang yang mengata orang tu pahala dia hilang. Sebab dalam mazhab Syafi'i sendiri, korek hidung dia tidak membatalkan puasa. Sebab dia bukan rongga terbuka. Tapi janganlah pula kita kata, bukan rongga terbuka. Siang-siang besok pergi dekat orang korek hidung sebelah. Nampak? Bila orang kata, batal puasa, itulah kau bodoh, tak pergi. Nampak? Kita membodohkan orang. Akhirnya pahala puasa kita hilang. Nampak? Sedangkan korek hidung tidak membatalkan puasa. Tapi saya menghormati pandangan ulama-ulama muktabar kitab Jawi Lama, terutama Syekh Daud Fatani, yang menyebutkan bahawa korek hidung batal puasa sekiranya lebih pada 1 ruas. Cuba tuan-tuan tengok jari tuan-tuan dan puan-puan ada berapa ruas. Siapa kurang pada 3 cacat mana? Nampak? Ada 3 ruas. Boleh ke tidak? Kalau tak percaya, cuba korek hidung sendiri. Boleh ke tidak lebih pada 1 ruas, tuan-tuan? Tak boleh. Sebab itu kitab Jawi Lama sebut lebih pada 1 ruas. Sebab tak ada orang boleh lebih 1 ruas. Nampak? Kalau dia boleh korek lebih 1 ruas, maknanya hidung dia ada something problem. Itu saja. Nampak? Dia tak boleh lebih. Nampak? Dia memang 1 ruas je, dia tak boleh lebih masuk. Nampak? Tapi jangan jadi macam satu jabatan lagi tu, dia tanya, lubang hidung sendiri ke lubang hidung orang? Tak kira. Kalau korek lubang hidung orang pun tak batal puasa. Yang pengorek tak batal, yang dikorek pun tak batal. Tapi jangan sengaja buat untuk membodohkan orang lain, pahala puasa dah hilang. Macam kita juga, bila kita berpuasa, Nabi ajar apa? Nabi ajar supaya kalau orang kata kita, maki kita, kita hendaklah jawab, sesungguhnya aku berpuasa. Kan Nabi sebut begitu. Tapi orang kita kebanyakannya bila dimaki dihamil siang hari Ramadan, kita kata tak tuan, aku berpuasa, tapi nanti kalau kau pukul aku maki kau balik. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Itu yang saya sebut awal tadi, bahawa pahala puasa kita lenyap. Sebab apa? Sebab kita tak ikut cara Nabi SAW. Sebab semayang pun kadang-kadang, kan, itu perkara pertama. Kenapa kita gagal bina takwa? Sebab kita tidak ikut cara dan perjalanan puasanya baginda Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita masih gagal bina takwa walaupun kita telah berada dalam bulan Ramadan berpuluh tahun? Sebab apa? Persoalan yang kedua ialah persoalan makanan yang kita makan, atau yang sebelum masuk makanan, persoalan hati. Persoalan hati. Hati kita kotor. Sebab apa? Yang saya sebut tadi, kaitkan semula, kita puasa tapi maksiat masih kita teruskan. Hati kita akan mati. Sebab matinya hati kerana maksiat dan dosa. Gelapnya hati kerana maksiat dan juga kerana dosa. Tengok betapa Yahudi telah tipu kita. 2 kali dia test kita umat Islam, tapi kita masih lagi tidak perasan. Puasa tahun lepas, mereka
mencipta sukan Olimpik dalam bulan Ramadan. Kita masih lagi tak sedar berapa ramai fatwa-fatwa, berapa banyak fatwa yang keluar akhirnya membenarkan untuk berbuka puasa kerana sukan itu. Kita tak pergi kepada dia jauh musafir, itu persoalan lain. Persoalan utama sukan itu. Okey, baik. Persoalan kedua, masuk Ramadan 2014 dicipta FIFA Piala Dunia dalam Ramadan. Berapa ramai orang kita yang sanggup berjaga malam, bangun pagi, pukul 3 pagi, bersegang mata nak tengok pasukan mana menang, pasukan mana kalah. Tapi dia tak sanggup bersegang mata untuk qiyamul lail. Nampak? Yang itu persoalan dia. Cuba tanya, adakah bola itu boleh memberi syafaat kepada kita besok di alam kubur? Kau kenal Neymar pemain bola sepak Brazil tu kau kenal sangat. Adakah Neymar tu boleh tolong kau di alam kubur besok? Tak boleh. Nampak? Tengok bola dosa tuan-tuan. Tengok bola dosa. Itu yang jawab baru ni. Mana ada dosa Ustaz? Bukan tengok orang perempuan main bola, orang lelaki saja. Memanglah tengok orang lelaki, tetapi tuan-tuan dan puan-puan cuba renung balik. Nabi sebut apa? Nabi kata diharamkan orang lelaki memandang foto orang lelaki yang lain, sama ada yang hidup atau telah mati. Ada orang main bola pakai selopan panjang? Ada. Semua pendek belaka. Nampak? Bila pendek belaka, kita tengok berapa lama tuan-tuan? 90 minit itu kalau tak ada extra time dan tak ada penalti. Kalau ada penalti, bertambah lagi masa untuk tambah dosa. Nampak? Gelap hati. Itu belum kira berbuka puasa dengan asap rokok lagi. Semakin gelap hatinya. Kan? Persatuan Pengguna Pulau Pinang, kajian terbaru. Kalau nak marah kat dia, jangan marah kat aku. Marah kat dia, dia kata apa? Setiap sebatang rokok yang dihisap atau setiap sebatang rokok itu memerlukan segelas arak untuk direndam tembakau. Setiap sebatang rokok. Sebab tu hati kita mati. Sebab tu hati kita susah. Okey? Itu persoalan hati kita. Tapi persoalan hati kita, saya nak sebut persoalan hati tadi kena jaga. Kenapa? Kaitkan dengan yang akhir saya nak sebut ini ialah, yang pertama tadi kita sebut kerana kita tak ikut cara Nabi puasa. Yang kedua, kenapa kita gagal bina takwa, tadi saya sebut persoalan hati. Okey, persoalan hati. Cuba tengok, bila kita sebut dengan persoalan hati, kita kaitkan dengan hati kita mati. Hati kita mati. Okey, yang saya sebut tadi tengok bola, tengok apa. Bukan tak boleh tengok bola, boleh tak? Nak tengoklah. Tapi cuba fikirkan cara yang lain untuk mengelak daripada terus dapat dosa. TV pasang, tapi sila tutup TV itu dengan kain. Dengan suara saja. Tak ada pengulas wanita, tak ada tak. Semua pengulas jantan belaka. Bila jantan dengar je, gol. Gol disumbang oleh Messi tadi pada minit ke-60. Itu dengar. Cukup lah. Sebab kalau Itali pula dah. Kalau Argentina menang, ada yang kita membayar listrik rumah kita? Ada pun, kenal pun tidak begitu tuan-tuan. Nampak? Yang itu kita ditipu oleh Yahudi. Nampak? Dia buat FIFA Piala Dunia, dia ganyang sahabat kita dekat Gaza sana, kita boleh lantak dia lah, bukan duit aku. Nampak tak tuan-tuan? Itu keadaan kita umat Islam hari ini. Tapi yang saya nak sebut tadi ialah persoalan hati kita mati. Sebab apa? Sebab ambil perkara yang kedua saya sebut betul-betul. Sebab hati tadi dikait dengan perkara ini ialah kita gagal membezakan yang mana perlu didahulukan, yang mana perlu dikemudiankan. Apa maksud saya? Maksud saya ialah berapa ramai orang kita yang sanggup menghadirkan diri ke rumah Allah Ta'ala pada bulan Ramadan untuk menunaikan salat tarawih, sedangkan tidak ada mana-mana kitab ulama menyebut tarawih itu wajib. Sanggup kita bersusah payah. Tapi kenapa kita tak sanggup bersusah payah pada bulan selain Ramadan? Sedangkan ada ulama sebut salat fardu 5 waktu. Siapa yang dengar azan tak datang masjid, maka salat dia tidak sah. Contoh pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Bukan tak sempurna macam mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i kata hanya tidak sempurna. Orang yang dengar azan kemudian salat dekat rumah, tidak datang jemaah, salat dia tak sempurna. Okey, mungkin dia dapat 1 pahala. Orang yang datang sembahyang dapat 27. Tapi Imam Ahmad kata tak sah terus. Tapi sembahyang tarawih tak ada 4 mazhab yang mana mengatakan salat tarawih itu wajib. Tapi persoalan sekarang, kenapa bila salat tarawih ramai? Sebab itu belum tentu sahabat kita di planet bumi ini, mungkin daripada planet lain yang datang. Kenapa saya sebut daripada planet lain? Sebab kita hanya jumpa bulan ini saja. Mungkin dia datang daripada planet Pluto tu kan? Sebab planet Pluto, jarak perjalanan antara Pluto dengan bumi jauh. Jadi dia memerlukan masa 11 bulan untuk turun.
Sebab tu tuan-tuan kalau jumpa dia bulan ini, Ramadan depan baru jumpa balik. Sebab apa? Sebab tempoh perjalanan keledak tu jauh. Sebab tu kalau tengok orang sebelah tak berapa kenal, tak apa mak, boleh tanya mak, are you from Pluto? Tak ada masalah. Sebab biasanya dia takkan datang ni. Sebab itu keadaan dia. Maknanya kita lebihkan perkara-perkara sunat. Itu yang saya nak sebut. Sebab Imam Hasanul Basri kata, hati kamu mati hanya boleh dihidupkan dengan amalan fardu saja. Hati mati hanya boleh dihidupkan dengan amalan fardu. Dan hati yang layu boleh disegarkan dengan amalan sunat. Kalau hati kita mati, kita datang tarawih, buatlah 60 rakaat pun, dia tak boleh bangkit lagi hati kita. Sebab hati kita perlukan kepada amalan-amalan fardu. Cuba tentang bayang sejak mudahnya dia lah. Sebuah kereta orang nak jual. Luaran amalan sunat umpama aksesoris kereta saja. Amalan sunat tu. Tuan-tuan beli stiker, cantik gila stikernya. Tapi kereta tak ada. Nak tampal dekat mana? Tak berguna kan? Macam itulah amalan kita. Bila berada kita di padang mahsyar besok, Allah akan tengok amalan sunat selepas amalan fardu diperlihatkan. Kalau amalan fardu tak ada, amalan sunat nak letak kat mana? Tak ada. Umpama saya sebut dari kereta, kita tengok dari luar, nak beli kereta kancil, tengok second hand, tengok cantik tuan-tuan. Exhaustnya 4, turbonya 2 meter turbo dalam tu, tayar sport rim 16 kancil 660. Tengok, memang menarik hati. Nampak? Dengan stiker tampal KL Gangster, Tokyo Drift, semua tampal. Kita pun tengok, wow. Sekali begitu, okay, kunci start gitu, tak bunyi. Kita membayangkan exhaust 4 mesti dia bunyi, tak bunyi, tik tik tik. Okay, apa pasal? Okey, buka. Ayo, enjin sudah tak ada mak. Kereta tu laku tak? Tak ada siapa nak beli tuan-tuan. Maknanya enjin tu benda yang wajib bagi sebuah kereta. Kalau ada aksesoris cantik, kereta mesti ada dulu. Kalau kereta tak ada, maka tak berguna. Itu perumpamaan yang saya bagi bahawa amalan kita, amalan fardu, perlu didahulukan daripada amalan sunat. Okey, yang itu. Tapi kita balik ke Malaysia tuan-tuan. Jalan Bangi, kawan saya 10 km dari pejabat nak sampai ke rumah. Pukul 5 keluar, 6.45 baru sampai rumah. Sebab apa? Orang bekerja-kerja nak pergi bazar Ramadan, lepas tu bekerja-kerja pula nak pergi sembahyang tarawih. Tapi sembahyang yang lain, cuba tuan-tuan tengok dekat office. Tak banyak lagi ke? Tak apa, lepas Isyak lah balik. Itu bulan lain. Tapi kenapa bulan Ramadan semua bekerja-kerja 4.30 nak balik cepat? Sebab dia sibuk nak pergi tarawih. Sedangkan tarawih itu sembahyangnya buat seminggu pun tak apa, tak buat pun tak apa. Tak ada masalah apa-apa. Nampak? Yang itu. Jadi persoalan kenapa kita tak boleh beza, sebab hati kita telah mati. Okey? Jadi yang akhir sekali, saya cuba bayangkan betapa masyarakat kita hati dia telah mati. Ramadan lepas, saya balik kuliah, tazkirah macam ni lah. Balik, anak pesan nak beli roti canai, berhenti kejap kat kedai, duduk kat satu meja kedai mamak tu, orang penuh tuan-tuan. Dia tarawih kat situ ke, wallahualam lah. Sebab agaknya jadi berimamkan orang yang daripada negara India, seronok agaknya, wallahualam, duduk kat situ, skrin pun besar. Duduk kat situ, saya pun cari kursi, tempat order duduk situ. Bila duduk situ, pakai macam ni lah. Tengok lagi baju ni yang saya pakai. Tapi tak pakai tepian, pakai sopan masa tu. Duduk, datang seorang mabuk. Budak perempuan datang. Pakai skirt pendek warna putih, Melayu Islam. Pakai singlet putih pula. Nampak? Lalu sebelah kita. Hati itu memang biasalah. Nak tengok, tak tengok kan rugi, nak tengok kadang kan, dia memang itu konflik berlaku. Jadi mana buat macam mana, tak nak pandang juga. Bila dia akhirnya ditakdirkan Allah Ta'ala, kursi lain tak tu, penuh. Kursi depan saya je kosong. Itu rezeki betul tuan. Jangan ditolak, musuh jangan dicari. Dia duduk depan saya, baca majalah mangga. Wah, angkat tinggi-tinggi pula tu. Tuan-tuan bayang tak mangga majalah tu depan dia macam mana? Allahu Akbar. Tak payah beli majalah Playboy, tengok mangga pun cukup dah. Nampak? Dia tayang tinggi, dia relax. Lepas tu dia tolak sikit meja, dia ke belakang sikit, sila panggung.
Kaki pun naik atas sikit pada meja. Saya pun tebel biji mata kan. Nak tengok real jubah pula. Kalau pakai macam biasa, mungkin aku tengok biasa je. Tapi masalah sebab itulah ulama kata tentang pakaian boleh menghalang kita daripada buat dosa. Pakai macam ni tak berani tentang nak buat apa-apa, walaupun hati tu kata tengoklah. Tapi tak berani. Nampak? Kalau Tuan Imam pakai macam ni nampak? Jangan duduk kat Pajang. Duduk kat KL pun takkan berani. Dia lalu orang. Seorang ke tak berani Tuan Imam. Tapi cuba Tuan Imam datang pakai jeans, pakai t-shirt. Habis. Nampak? Sebab apa? Pakaian. Jadi bila dia duduk di situ, saya nak cerita sekarang ni ialah betapa hati kita telah mati. Itu yang menyebabkan kita punya puasa. Gagal bila tak puas, hati mati. Dia duduk. Saya teringat pesanan Imam Ibn Taymiyah. Jangan pandang dosa sebagai dosa, tapi pandang dosa sebagai ruang untuk dapat pahala. Nampak? Dia buat dosa, itu kerja dia. Tapi kita sepatutnya pergi nasihatkan dia. Ruang pahala Allah bagi kat kita sekarang. Nampak? Zuhur pergi macam perempuan juga lah. Ruang pahala banyak walaupun ada uzur 15 hari. Ruang pahala banyak. Tapi orang perempuan kita sebelum saya cerita tu sikit saya ambil. Orang perempuan berapa ramai kalau lelaki dia nak pergi sembahyang, dia kata, bang tak payah pergi sembahyang bang, duduk kat rumah ni Nampak? Dia dengki lelaki dia sebab lelaki dia kalau sembahyang dapat 27. Dia hate tak boleh pergi sembahyang. Jadi dia pun dengki. Hari ni orang lelaki banyak penyakit TV tu Aiman. Takut bini. Jadi tak pergilah duduk dia kat rumah tengok TV sekali dengan bini dia. Apa salahnya orang perempuan dia tengah uzur, dia tak boleh sembahyang, dia pun boleh dapat 27 pahala. Bila suami dia balik tu, dia dah siapkan gosok jubah laki dia, siap gantung depan pintu depan grill pintu tu dia sana tu. Suami macam, kenapa depan pintu? Bang tak payah masuk bang, tukar baju terus pergi sembahyang bang. Tok Bilal tak ada. Oh ya ke? Dia pun pergi. Nampak? Isteri yang tak boleh sembahyang tadi, dia akan dapat 27 pahala sama dengan suami yang salat dekat masjid. Sebab apa? Nabi kata, mana-mana orang yang menurut kepada kebaikan, dia akan dapat pahala seperti mana orang buat baik. Jadi perempuan suruh lelaki pergi. Tapi tengoklah niat. Kalau dia ada sinetron, dia nak tengok Indonesia, lelaki nak tengok Filipina. Dia tengok dulu surat khabar, dia tahu dia suruh lelaki pergi dulu. Itu niat tak betul, tak dapatlah pahala. Nampak? Dia tengok niat. Tak, ini saya sebut tadi, yang budak perempuan tadi. Bila saya pun pergi bangkit, saya tak nak duduk. Rasa tak seronok bang. Terus saya bangkit, saya pergi sebelah dia. Dek, tanya sikit boleh dek? Ada apa bang? Dia kata, adik baca surat khabar? Dia kata, baca bang. Malaysia ni ke serogol-merogol teruk dek. Dia kata, saya tahu bang. Relax je, dia tahu. Tapi saya kata, salah satu puncanya dek, ni pakaian seksi-seksi macam ni dek, ini punca merangsang nafsu, saya kata. Dalam kepala otak saya telah membayangkan jawapan standard. Dia akan kata, bang, jangan sibuk-sibuk lah, kubur lain-lain. Itu jawapan biasa. Kita dah sedia dengan jawapan itu dan sedia untuk balas balik. Tapi jawapan yang diberi pada saya lain dan aku ingat seumur hidup jawapan itu. Nampak? Lain dan aku tak boleh jawab sampai hari ini. Bila dia kata apa? Saya kata, dek, inilah punca kes rogol-merogol. Bila orang pakai seksi-seksi, naik nafsu orang lain tengok. Dia jawab apa kat saya? Habis, apa masalah abang? Abang nak rogol saya? Rogol lah. Nampak tak tuan-tuan? Betapa hati telah mati tuan-tuan. Nasib baik orang ramai. Kalau orang tak ada bang, aku tak tahu dah apa jadi. Tapi sebab ada orang, jadi tak boleh nak buat apa-apa lagi kan. Nampak tengok je lah, kebil-kebil biji mata kan. Nampak tak tuan-tuan? Kita cuba memberikan nasihat tapi dia tak boleh fikir apa yang kita nak sampaikan. Macam mana kita nak bina takwa tuan-tuan? Kita dah cuba. Keluar rumah, keluar daripada rumah, maksiat pula lah. Mati pula takwa kita tuan-tuan. Nampak? Jadi persoalannya, tak payah panjang-panjang, tuan-tuan ingat, Ramadan bulan untuk mendidik kita jadi orang bertakwa, orang baik. Tapi bukan semua orang akan dapat. Sebab Allah sebut la'allakum, moga-moga saja. Moga-moga. Jadi macam mana kita nak bina takwa tuan-tuan? Yang pertama, hati kena jaga. Okey, sebab itu Ramadan datang, kontrol cara makan. Sebab hati mati sebab makan. Okey, makan terlebih hati mati. Yang kedua, kenapa saya sebut tadi, persoalannya ialah persoalan kita tidak ikut cara Nabi SAW. Berapa ramai mak bapak yang datang masjid tapi dia biarkan anak dia mendedahkan aurat dekat luar. Nampak persoalan itu tak ikut cara Nabi. Sebab Nabi kata, jaga anak-anak kamu elok-elok. Quran pun kata, anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka. Itu dua perkara. Dan yang ketiga, saya cerita tentang apa tadi? Tentang hati mati, tentang saya cerita tentang makanan.
saya cerita tentang yang ketiga, kenapa hati kita mati, kenapa kita gagal membina takwa, sebab kita tidak boleh membezakan yang mana yang perlu didahulukan. Dahulukan yang fardu, yang sunat akan menyusul kemudian. Tapi kalau yang sunat didahulukan, yang fardu kita tak jaga, maka ibadah kita adalah sia-sia saja. Ya, baik. Moga-moga apa yang kita sampaikan pada hari ini dapat jadi panduan, dapat jadi apa kita punya sekali pegangan. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati kita pada malam ini dan malam-malam yang seterusnya. Moga-moga kita akan bertemu di Ramadan yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.